أعزائي الطلاب في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه وwalah. Apa khabar sidang penonton? Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam perbincangan secara santai, secara ringkas berkenaan dengan hadis 40. Baik, jadi kepada tuan-tuan yang baru ke udara bersama-sama kita pada pagi ini, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kami ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, baik. Jadi kepada tuan-tuan yang baru masuk kita punya channel ni, tugas pertama tuan-tuan mula-mula sekali apa dia? Jangan lupa like dan share kita punya perkongsian pada pagi ini. Okey, baik. InsyaAllah pada pagi ini kita akan tengok perbincangan daripada hadis yang ke-32. Hadis yang ke-32 di bawah tajuk menghilangkan kemudaratan. Okey, saya bacakan sikit dia punya matan. Daripada Abu Sa'id Sa'ad Ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirar. Maksudnya tak boleh melakukan perbuatan yang memudaratkan diri sendiri dan orang lain. Okey, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tengok hadis la darara wa la dirar, tuan-tuan mesti suka dengan ungkapan hadis ini. Sebab pertama dia pendek. Tapi bila tengok di whiteboard, apakah panjang benar? Ada bainan nas, ada wala dirar bainan nas pula. Okey, tak apa. Hari ni saja kita buat explanation. Cuma Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan bila jumpa ayat yang pendek-pendek lagu ni, tuan-tuan jangan seronok sangat. Sebab apa? Dalam Arab ni, dia ada satu ilmu nama dia ijazu qasrin nama dia. Dalam fi ilmi al-balaghah. Nama dia ijazu qasrin. Gaya bahasa yang menggunakan ungkapan yang ringkas, pendek. Tapi mengandungi pengertian yang luas. Itu ijazu qasrin. Tak apalah tu. Jadi kita jangan seronok sangat bila jumpa ayat yang pendek-pendek ni. Kadang-kadang dia tulis tu pendek. Makna kita nak cari nak jumpa tu panjang tu. Itulah nama dia ijazu qasrin. Gaya bahasa yang menggunakan ungkapan yang ringkas, yang pendek, tapi mengandungi pengertian makna yang luas. Dan selalunya ayat yang jenis-jenis lagu ni ijazu qasrin ni, dia banyak diguna pakai dalam kata-kata hikmah, kata-kata pujangga, kata-kata nasihat, ataupun ungkapan-ungkapan yang berbentuk nasihat. Pendek, tapi makna panjang, ataupun makna dia luas. Okey, baik. Jadi pengertian dalam perkataan kita pagi ni, perkataan darar dengan dirar. Kita jadikan dua perkataan ni satu poin utama kita lah untuk pagi ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak penafsiran daripada para ulama berkenaan dengan perkataan darar dan dirar. Banyak para ulama mensyarahkan perkataan darar dengan dirar. Cuma saya ambil satu daripada pendapat-pendapat tersebut. Okey, insya-Allah mudah, Perkataan darar ni tuan-tuan? Dia satu makna yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita mudaratkan orang lain. Kita mudaratkan orang lain, lepas tu kita ambil manfaat daripada mudarat yang terkena pada orang tu. Saya ulang balik. Makna darar, makna darar maksudnya kita memudaratkan orang lain, dan kita ambil manfaat daripada kesan mudarat yang yang terkena pada seseorang tu. Sebagai contoh, kita bagi orang miskin pinjam duit, kita tak ada duit,
kita bagi orang miskin tu pinjam duit, lalu kita ambil manfaat dengan apa? Dengan ambil riba daripada pinjaman tersebut. Itu maksud dia darar. Okey, boleh faham tak? Kita bagi duit ke orang miskin, dia tak ada duit. Kita bagi dia pinjam duit, lepas tu kita ambil manfaat dengan ambil riba daripada dia. Itu darar. Okey, baik. Kemudian perkataan dirar. Perkataan dirar ni pula tuan-tuan? Okey, dengar baik-baik. Perhati baik-baik. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dirar ni pula kita mudaratkan orang lain dan kita pun tak dapat manfaat apa-apa daripada kesan mudarat tu. Saja suka-suka buat ke orang. Itu dirar. Kita mudaratkan orang lain tapi kita sikit pun tak dapat manfaat daripada mudarat tu. Contoh, kita pergi tabak paku atas jalan raya. Kita pergi tabak paku atas jalan raya. Dia tak dapat manfaat pun. Kereta orang lain mai pancit. Maka itu dirar. Kita buat jahat ke orang dan kita tak dapat manfaat apa pun. Lagu tu. Itu maksud dia dirar. Kita mudaratkan orang lain dan kita pun tak dapat manfaat apa-apa daripada mudarat tersebut. Jadi kedua-dua ini dilarang dalam agama. Dilarang dalam agama. Ataupun saya bagi lagi contoh. Katalah yang tabak paku tu pula foreman. Tukang tukar tayar di jalan ataupun di kedai. Dia kata boring kita bawa paku. Kita bawa paku, dia ni foreman. Jadi bila kereta orang pancit ke ataupun kereta orang pancit ke tayar motor orang pancit ke, dia dapat manfaat dah tuan. Dia dapat manfaat lah, dapat duit. Kalau pancit di jalan tuan mahal tuan, kalau siapa dah bisa kena bawa motor RM50. Mahal lah. Zaman saya tu bisa kena. Saya kena atas Jambatan Pulau Pinang dengan kawan-kawan. Dia tahu dia main lah. Kena atas Jambatan Pulau Pinang tu pukul 1 pagi. Tuan bayang lah. 1 pagi saya ada seorang kawan. Tahu main motor sebelah. Dia tanya, nak pancit Dia tahu mana kita pancit. Jadi, foreman yang tabak paku dah saat ni, dia memudaratkan orang lain dan dia dapat manfaat duit. Hak tu orang panggil apa? Darar. Mula-mula ni penting lah Ustaz. Main darar, Ustaz, lagu mana nak buat kalau pening, tuan-tuan kena ulang balik rakaman ni 2, 3, 4 kali. InsyaAllah dia akan mudah. Okey, baik. Jadi makna dia apa tuan-tuan? La darar wa la dirar. Maksudnya apa? Tak boleh langsung. Itulah. Tak boleh langsung kita memudaratkan orang lain dengan mengambil manfaat daripada dia. Nampak tak? Tak boleh langsung kita memudaratkan orang lain dengan kita mengambil manfaat daripada dia. Panjang tak makna dia tuan? Panjang. Perkataan la darar ya, makna punya lah panjang. Saya ulang balik, tak boleh langsung kita memudaratkan orang lain dan kita ambil manfaat daripada kemudaratan yang terkena pada seseorang itu. Itu makna la darar. Panjang sekali maksud dia. Tapi perkataannya pendek saja. Itu nama dia ijazu qasrin. Kita apa? Wala dirar, dan tak boleh langsung dan tak boleh juga kita memudaratkan orang lain dan kita tak dapat manfaat apa-apa langsung. Juga tak boleh. Saya ulang balik. Tidak boleh juga ataupun tidak boleh langsung kita memudaratkan orang lain dan kita tak dapat habuan apa-apa. Ini juga tidak dibenarkan dalam agama. Okey, baik. Jadi, boleh tengok di whiteboard kita sekejap, tuan. La darara wa la dirara. Okey, baik. Cuma yang ini kalau tengok kepada analisa i'rab untuk perkataan la darar. Perkataan la ni kita akan kata la nafi lil jinsi. La daripada haraf nafi lil jinsi. Dia nak menafikan semau-maunya, sekeras-kerasnya. Tidak boleh langsung kita memudaratkan
orang lain dan ambil manfaat daripada kemudaratan yang tertimpa pada seseorang tu. Maka alhamdulillah kita punya tim IT telah pun menyiapkan satu video berkenaan dengan haraf nafi lil jinsi di YouTube. Jadi saya sarankan kepada tuan-tuan tengok video tu untuk penjelasan lebih lanjut di YouTube. Buka YouTube Ustaz Rushdi, subscribe, akan ada video saya dengan Ustaz Ahmad Fida. Okay, tengok video saya bertajuk La Nafi Lil Jinsi. Lepas dah tengok, jangan close, like dan subscribe dulu. Lepas tu barulah calon, barulah close lah. Okey, baik. Maka la di sini adalah haraf nafi lil jinsi. Cuma kalau darara ni kita akan kata dia ni adalah daripada isim yang terletak selepas la, ataupun dalam bahasa mudah kita kata isim la. Pelajaran ni mungkin agak lanjutan sikit lah, tapi kita sampaikan dalam bentuk yang santai sudahlah tuan-tuan. Jadi selalunya selepas haraf nafi lil jinsi, tuan-tuan akan jumpa perkataan selepasnya dalam kategori isim, dan isim tersebut hujungnya mesti dibariskan atas bila tanwinin, tidak ada tanwin langsung dengan perkataan selepas la tersebut. Habis nafas. Cungap-cungap saya nak terang. Okay. Jadi perkataan darara. Tengok. Macam mana kami nak kenal Ustaz haraf nafi lil jinsi? Tengok selepas la tu. Perkataan tu hujung dia baris apa? Kalau hujung dia baris depan, tak nak. Kita nak hujung dia baris apa? Atas dan tidak ada tanwin. La darara, la ilaha, la ikraha, la haula, la quwata, la faidata. Apa lagi? La raiba. Itu contoh-contoh yang kita boleh bagi dalam bentuk perkataan yang selepas haraf nafi lil jinsi. Okay, baik. Kemudian yang saya bracketkan ni apa? Yang saya bracket ni, tengok. Mahzuf. Mahzuf ni maksudnya ungkapan ni tidak ditulis, dihilangkan. Itu maksud ijaz. Ijaz ni nak ringkaskan ayat, tapi dia ada mengandungi bainan nas. Itu yang kita habaq dulu ni. Tidak boleh langsung kita memudaratkan orang lain dan kita ambil manfaat daripada orang lain. Dan kita ambil manfaat daripada kemudaratan tu. Kalau nak terjemah bainan nas ni apa? Di antara manusia lah. Tidak boleh melakukan kemudaratan di antara manusia. Dan ambil manfaat daripada manusia tu pula. Itu maksud panjang ni macam ni. Cuma bainan nas ni kalau macam tuan-tuan yang biasa belajar di kelas-kelas lanjutan, ini khusus untuk lanjutan punya student lah. Bainan nas kita akan katakan dia adalah khobar kepada la. Khobar kepada la. Tapi mahzuf, tidak ditulis. Jadi kalau tuan-tuan dalam peringkat asas ataupun peralihan ataupun lanjutan pertama, khobar la ni kita belum belajar lagi. InsyaAllah nanti kita belajar. Tapi kalau student, kalau tuan-tuan sidang penonton yang daripada kelas lanjutan yang biasa belajar asas, biasa belajar lanjutan 2, 3, 4, 5 lanjutan, ini adalah khobar kepada la. Okey, kalau bagi tuan-tuan yang peralihan ataupun yang dalam bentuk asas, ambil darara dengan la ni sudah. Tak payah pening-pening. Okey, baik. Wala dirara. Dan tidak boleh juga kita memudaratkan di antara manusia, tapi kita tak dapat manfaat apa-apa pun tak boleh. Tuan-tuan dan perempuan. Jadi, dia punya analisa dia macam mana? Waw ni adalah haraf ataf. La ni sama juga haraf nafi lil jinsi. Untuk maklumat lanjut boleh buka YouTube, tengok 2, 3, 4 kali, rewind pun tak apa. Tengok 2, 3, 4 kali bagi mudah faham. Dirar, saya dah terang dah makna dirar lagu mana pada saat ni. Dan dia berbaris di atas. Tengok, ini memang konsep haraf nafi lil jinsi. Selepas la ada satu perkataan isim, di hujung dia berbaris di atas, tidak ada apa-apa tanwin di hujung lah. Okey. Kemudian bainan nas di antara manusia. Tidak boleh juga kita memudaratkan di antara manusia walaupun kita tak dapat manfaat daripada kemudaratan tersebut.
Dan bagi apa nama tuan-tuan ataupun sahabat-sahabat kita di sidang hadirin daripada FB Live kita ni yang apa nama daripada kelas baca kitab apakah Bainan Nas juga adalah khabar kepada la, tapi mahzuf, tak ditulis. Jadi pelajaran pagi ni dia ada tinggi, rendah, ada sederhana sikit. Jadi ikut pada peringkat masing-masing. Kalau dia dah kelas baca kitab, boleh ambil khabar la, boleh ambil isim la. Tapi kalau dia baru nak start, ambil makna sudah. Jangan pening-pening. Allah Ustaz, saya tak faham, tak terang apa, tak tahu ni. Ikut pada apa nama peringkat masing-masing. Ustaz, saya baru peralihan Ustaz, katanya. Ambil darara dengan la, dirar dengan la, punya analisa cukup. Jangan pening-pening. Okey, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Daripada hadis ni lah, apa nama para ulama dia keluarkan satu kaedah apa dia? Ad-daruratu tubihul mahzurat. Nah, ketika dalam keadaan terpaksa, benda-benda yang haram ni diharuskan. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Kan Allah ada sebut apa nama dalam Al-Quran tentang makanan-makanan yang haram. Kemudian Allah Ta'ala sebut pula, فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Barang siapa yang dia ni dalam keadaan terpaksa, apa nama dalam keadaan apa nama bukanlah dia nak apa nama melampaui batas, fala isma alaih, apa nama maka ia tidaklah berdosa. Okey, baik. Jadi apa nama daripada hadis ni lah apa nama ramai fuqaha keluarkan kaedah hukum. Maksudnya ad-daruratu tubihul mahzurat. Benda-benda ketika dalam keadaan terpaksa, benda-benda yang haram tu diharuskan. Okey, tak apa, kita tak bahas panjang lah tu. Okey, baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya punya target untuk terang perkataan darar, untuk terang makna dirar juga saya dah sampaikan. Juga bainan nas dalam kita punya matan hadis tak ada tuan-tuan, tapi dalam bila kita nak i'rab, para ulama andaikan seolah-olah ada bainan nas tapi tidak ditulis. Okey, baik. Jadi apa nama sidang hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, segala perbuatan yang memudaratkan yang disebut oleh Allah dan Rasulnya, hendaklah apa nama kita cuba sedaya upaya untuk menjauhkan diri daripada perkara tersebut. Jadi seseorang apa nama muslim ni perlu apa nama menghormati orang lain dalam apa nama memuliakan apa nama persaudaraan sesama Islam ataupun yang bukan Islam, supaya tak berlaku perkara-perkara yang memudaratkan lagi apa nama perhubungan tu. Jadi saya rasa hadis pagi ni pun pendek. Jadi kita pun boleh sudah wai. Jadi semoga bermanfaat untuk perkongsian kita pada pagi ni. Jadi sebelum kita mengakhiri rancangan kita pada pagi ni, sebelum tuan-tuan apa nama berundur diri, lagi sekali tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa tekan butang like dan share kita punya perkongsian pada pagi ini. Arju ayyakuna hadha syarhu wadihan. Saya berharap penerangan tentang hadis kita pada pagi ini wadihan, jelas. Wa arju an takuna al-faidatu qad ammat. Moga-moga mendapat manfaat bersama pada pagi ini. Jadi tuan-tuan, take care, jaga diri baik-baik. Jumpa lagi pada masa-masa akan datang. Ma'assalamah.